Assalamualaikum, selamat pagi. Hai murid-murid. Kita jumpa kembali di dalam kelas RBT kita. Okey, minggu lepas kita telah belajar tajuk peraturan keselamatan bengkel. Jadi, pada minggu ini kita akan masuk pula tajuk peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan. Baik kelas, boleh mula buka buku teks ya, muka surat 6 dan 7. Okey kelas, kita pergi pada peraturan keselamatan diri. Baik, mengapa peraturan keselamatan diri ini perlu dipatuhi? Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Maknanya di sini kita perlu memakai pakaian yang sesuai ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Yang pertama, pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Kalau kita lihat dekat gambar ni, murid lelaki ni dia ada pakai apron dan kasut yang sesuai. Dia tak pakai slipper ya. Baik, seterusnya yang kedua ialah ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Tudung ini perlu dikemaskan, dimasukkan ke dalam apron supaya ia tidak tersangkut atau mengganggu ketika kamu melakukan aktiviti. Yang ketiga ialah mengikat rambut yang panjang. Rambut yang panjang perlu diikat supaya murid tidak rasa terganggu ya ketika melakukan aktiviti dalam bengkel dan murid kelihatan lebih kemas. Okey, yang seterusnya kita lihat tajuk peraturan keselamatan alatan. Kalau kita lihat dekat sini, kita lihat ada 7 ya peraturan keselamatan alatan. Baik, mengapa kita perlu patuhi ya peraturan keselamatan alatan ini? Baik, cuba kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan di sini. Baik, ini adalah antara alatan yang terdapat dalam bengkel RBT. Berbahaya ya, ada yang tajam, berat. Jadi sebab tu ya bila kamu nak menggunakan peralatan tersebut perlu mendapat kebenaran dan tunjuk ajar daripada guru kerana ianya berbahaya dan perlu sangat berhati-hati ketika mengendalikan alatan tersebut. Okey, kita pergi tajuk yang ketiga iaitu peraturan keselamatan bahan ya. Baik, peraturan keselamatan bahan ni perlu dipatuhi oleh semua murid. Kenapa? Sebab bahan-bahan ada kadang-kala bahan yang terdapat dalam bengkel tu ialah bahan yang mudah terbakar. Jadi bila berlaku kebakaran, ini dah memudaratkan semua pihak. Okey, cuba kamu lihat gambar yang cikgu tunjukkan dekat sini. Baik, apakah perasaan kamu kalau terjadi di sekolah kita dan berpunca daripada sikap kamu yang tidak mematuhi ya peraturan dan keselamatan ketika berada di dalam bengkel. Baik, cuba kamu fikirkan ya. Baik, ada 6 peraturan keselamatan bahan. Yang pertama ialah bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Yang ketiga, berhati-hati semasa menggunakan bahan yang berbahaya. Yang keempat, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Yang kelima, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Dan yang terakhir sekali ya, yang keenam ialah simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Baiklah, dengan ini tamatlah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tugasan hari ini ya ialah kamu perlu buat peta minda untuk tajuk berikut. Okey, seperti mana kita telah belajar 3 tajuk tadi iaitu peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan peraturan keselamatan bahan. Okey, di sini juga cikgu telah sertakan beberapa contoh peta minda untuk rujukan kamu. Kamu boleh buat mengikut kreativiti kamu ya. Dan lebih baik sekiranya kamu membuat dalam bentuk yang berwarna-warni dan jangan lupa ya buat di dalam buku tulis RBT yang telah cikgu maklumkan sebelum ini di mana kamu perlu menyediakan satu buku tulis RBT.